Dev kehormat, pejuang-pejuang lama dan baru, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Sepatutnya pengurusi sebentar tadi beritahu kepada saya berapa lama boleh berucap. Sebab di depan saya ini dua-dua senator ada. Seorang bekas ketua 1 UiTM dan seorang lagi ketua 1 Dewan Bahasa. Walau bagaimanapun, sampai ke rumah bertuah ini, yang saya dulu sebagai Menteri Budaya menyiapkan pembaharuannya, nampaknya tak ada berubah. Kapetnya masih yang itu, ataupun nak sebut madani tak betul, permaidani lah yang dulu juga. Dan tiang seri yang lama yang letak dulu saya nampak masih letak. Tetapi di sinilah lahirnya nasionalisme Melayu. Baik, makan kerupuk bulat-bulat, kalau nak bertepuk kuat-kuat. Itu biasa. Yang saya gairahkan pada pagi ini dengan isteri saya, Puan Sri Masnah, ialah ramai ke sikit ke kita mesti datang, yang dianjur oleh saudara Amin ni. Kita dah lama tak datang ke klub Sultan Sulaiman. Mari kita tengok, jika berubah klub ini dari warna dan suasana kira-kira 12 tahun dahulu, maka akan berubahlah perjuangan kita. Jika tidak berubah, saya kata, kalau buat bahasa di Telugu, sampai takut lama juga lah tu. Namun hari ini berbeza. Beda yang saya sebut ini ialah berkaitan dengan apa yang disebut oleh saudara Amin tadi, kaitan dengan kuotasi yang dibuat oleh Prof. Uku Aziz. Bedanya dengan kuotasi yang dibuat oleh kedua orang yang lain selepas itu. Jika mengatakan bahawa orang Melayu rendah sivilisasi atau tamadunnya, bermakna orang itu sudah banyak sangat makan keju. Sekali imbas Sriwijaya, sekali imbas Majapahit, sekali imbas Minangkabau, sekali imbas Aceh, sekali imbas Melaka. Jadi kombinasi ini sudah cukup meyakinkan kita bahawa kita bangsa lama, bahawa kita punya budaya yang hebat, bahawa kita mempunyai panca indera yang lebih daripada benua Sunda dahulu lagi. Tetapi pada pagi ini tentu sekali bukan itu yang nak kita bincangkan terus menerus. Yang kita nak buka mata pada hari ini ialah bukan hakisan Cameron Highlands sahaja, tetapi hakisan hak kita orang Melayu. Namun pihak berkuasa berkata, you cannot speak on Raja, you cannot speak on bangsa, you cannot speak on bahasa. Kalau dia tak boleh cakap pasal bangsa dan agama, kalau dia tak boleh cakap pasal raja kita macam mana nak lebih kuat, lebih berkesan, tamadun kita untuk apa? Perkara 160 Perlembagaan Tanah Melayu buat apa sekarang Malaysia? Bahawa Melayu itu ialah orang yang memeluk agama Islam, yang berbahasa Melayu secara lasing, yang mengamalkan adat istiadat. Itu sudah cukup. Namun kita boleh jentik raja kita sikit dengan mengatakan, ampun tuanku, adat istiadat itu macam mana? Dah tak nampak? Itu satu hakisan juga yang sudah berlalu depan mata raja, depan mata bangsa, depan mata agama kita sendiri. Siapa yang melihat? Yang melihat kita ialah Ngakomeng, ya, Adun kawasan Aulong, MP kawasan Teruk Intan. Dia tahu Malayan ni kalau saya selatai. Kata dia orang Melayu dah lupa. Beraninya mengatakan bahawa sekarang 7 kampung baru Cina mesti dijadikan tapak warisan UNESCO. Salahnya pula mikrofon ni boleh tersentuh sikit dia berdiri. Dia tak pakai mikrofon yang saya sendiri je lah. Kan sendiri datuk-datuk, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Pertama harus kita tanya, apa sebab mau
Nga atau Ngi bercakap macam tu. Sebab mereka tahu orang Melayu tak akan bangkit. Mereka tahu bahawa orang Melayu sudah kehilangan tapaknya. Beliau, sahabat saya ini, sudah tahu tak akan berani orang menyatakan sesuatu. Dan beliau tahu Perdana Menteri tak akan cakap apa-apa. Saudara datang pagi ini bukan sebab kita nak lawa-lawa. Kita datang pagi ini untuk menggarap balik apa yang hak kepada masyarakat kita. Itu yang sebenar. Kita tak nak ambil hak orang. Kita tak nak ambil hak sesiapa. Garaplah perlembagaan persekutuan itu. Cukuplah bagi kita. Hidupkanlah balik perkara 153. Hak istimewa kedudukan orang Melayu. Yang The Reid Commission ataupun Suruhjaya Reid menyatakan pada 48. This is a sacrosanct desire by the Duli Yang Maha Mulia Sultan of the Malay States. Masa itu kita tak baca ni lagi. Jadi sekarang kita tanya, Prof, ya, kita tanya, berapa kali yang di-Pertuan Agong menggunakan kuasanya di bawah 153 untuk kebaikan kita, bukan untuk memecah belah, untuk menyatakan sekian AP dah bagi, untuk menyatakan dasar ekonomi baru sudah berwujud. Bagaimana untuk meletakkan ini pada hak-hak supaya sesuai dengan 153? Selain daripada itu, harus tuanku kita juga mempersoalkan perkara 160 yang menyatakan siapa Melayu tadi. Kalau orang Cina tanya Malaya, Malaya Bingkong, Bingkong tu artinya siapa? Melayu siapa? Kita boleh jawab rakan-rakan Cina kita yang 3 perkara tadi. Tapi kita tak pernah memohon kepada raja kita tentang adat istiadat tadi. Sebab itu adat kita sudah hilang. Sebab itu budaya kita tak nampak lagi. Sebab itu bahasa kita dah bertukar. Istilah mereka kita sudah tukar korang. Perkataan dia sudah kita tukar durang. Lama-lama siamang. Itu mungkin lucu sikit pada pagi ini bunyinya, tapi itu deraan kepada kita. Kita sudah lupa siapa kita. Orang yang kita beri daulat kuasa dulu menerusi UMNO. Saya salah seorang daripada pemuda UMNO sejak awal sampai akhir, sampai dibuang pada bulan 4 tahun 2018. Saya sayang bila dengarkan bersatu, bersetia, berkhidmat. Saya sayang bila menyatakan tentang perkara 3 perlembagaan bahawa Melayu dan perjuangannya dalam UMNO adalah untuk bangsa, agama dan negara. Bila Komeng bercakap, di mana suara itu? Saya nak dengar Presiden UMNO, tolonglah cakap sikit pasal gerombolan yang wujud ini dan nak menjadikan Pekan Kampung Baru Tionghoa sebagai tapak warisan. Saudara-saudari, mari kita pecahkan kepada 3 kumpulan ataupun petak hujah kita berhubung hari ini. Saya percaya iaitu kedua-dua penceramah akan mengupas, tapi saya mengambil petak 3 ini sebagai jurusan pandangan kita. Pertama ialah petak undang-undang yang harus kita fikirkan berkaitan dengan tujuan Komeng untuk mewujudkan 7 kampung baru Cina sebagai tapak warisan di bawah kuat kuasa UNESCO, United Nations Scientific, Economic and Cultural Organization. Jadi pada hari ini ada 1119 tapak seluruh dunia. Tapak itu berarti sesuai dengan section 67 Akta Warisan kita yang saya buat pada tahun 2005, Prof. Tan Sri. Jadi section 67 itu mengandungi 3 syarat yang penting untuk dijadikan sesuatu tempat atau objek sebagai warisan negara. Pertama,
mesti mempunyai nilai-nilai sejagat universal yang tinggi. Satu. Kedua ialah objek atau tapak itu mesti ada kandungan saintifik dan apa yang disebut sebagai outstanding features of international acclaim. Jadi dah, macam mana tu nak dilihat kampung tadi? Dan yang ketiga, kalau ada ciri-ciri budaya, ciri-ciri seni yang mengagumkan tanah air kita. Selipan kurungan 4 ialah sejarah. Sejarah kampung-kampung baru itu mesti sinonim dengan alunan sejarah nasional yang membangunkan sosio budaya, perpaduan, keutuhan nasional dan kandungan-kandungan muafakat yang baik. Itu tak payah baca peruntukan 67 itu sampai habis. Namun saya suka untuk menyatakan bahawa jika tidak termasuk di bawah 67 tadi, sesuatu tapak, sesuatu objek tidak boleh dijadikan sebagai warisan kebangsaan. Namun, Koming, beliau ni laju ya. Dan kita tak ada apa-apa yang nak menyatakan beliau di luar sangkar ataupun beliau begini begitu. Bukan itu tujuan kita hari ini. Kita cuma nak menyatakan apakah yang terkandung di sebalik sebutan beliau. Apakah tujuan sebenar. Jadi sebelum itu saya habiskan bab berhubung dengan undang-undangnya. Keputusan terakhir sekarang dari UNESCO ialah, in the event that the national government does not recognize the position of the object, UNESCO shall not recognize such environment. Dengan lain perkataan, sekiranya kampung-kampung baru itu tidak menepati syarat-syarat yang kita sebut tadi, tak layaklah dia pergi ke UNESCO. Ini basicnya. Saya heran nak tanya balik adinda-adinda atau anak anda yang di JWN, Jabatan Warisan Negara. Saudara Nga Koming berkata cadangan ini dibuat oleh Warisan Negara. Cadangan katanya oleh Jabatan Warisan Negara. Kalau Sami Belu dulu dia urut perut dia yang agak besar dan dia akan kata, apalah, bagaimana ni, betul ke? Saudara Suruhanjaya, Warisan Arab Jawa. Kalau saudara yang membuat cadangan ini, buat apa saya bersyarah di sini? Buat apa datang profesor-profesor kita datang ni? Kawan-kawan lama kita dari Sungai Chou pun ada, ya. Dalam pada itu Sungai Chou ni pun hebat dengan kampung baru ni. Tahun 52, Tun Hanif tu pergi Sungai Chou, menengok Haji Abbas macam mana dia menggelegakkan minyak. Dah takut kepada kampung baru Rawang, dah takut kepada Juntai, cerang tangan dalam minyak yang menggelegak. Termasuk orang dari Jolopu. Pada masa itu tangan tak jadi apa-apa. Masa itu bekas AMI kita, bekas pemimpin kita menyatakan apa dah jadi. Tapi itu bukan isian ceramah pada hari ini. Barangkali sistem itu dah tak ada dalam ism kita dah. Haji Abbas pun dah tak ada, ya. Dan rekan-rekan lain pun tidak ada. Yang ada kampung baru. Jadi balik kepada pangkal tadi, rumusan saya ialah asas undang-undangnya tak cukup. Itu dulu. Kalau tak cukup, kenapa Jabatan Warisan Negara mau berbuat sedemikian? Berani Yang Berhormat Menteri kata ini atas cadangan sama oleh jabatan berkenaan. Ini soal yang kita tak perlu jawab hari ini. Biar media tanya mereka. Adakah takut kepada seseorang, maka katakan di muka ataupun bagaimana. Setelah meneliti itu, dalam petak pertama masih saya nak katakan secara jelasnya bahawa ada 3 syarat sebelum sesuatu tapak tadi menjadi objek heritage atau warisan. Mesti bersifat cultural atau bersifat budaya. Kedua, mesti bersifat natural, semula jadi. Ketiga, adunan kedua-dua ini. Itu yang asas. UNESCO akan tanya,
Untuk menyiapkan kerja rumah undang-undang dan spek yang lain, UNESCO kena menerima 2 dossier. Dossier ini arti dia 2 himpunan dokumen yang lebih kurang 4 inci setiap satu. Untuk menyediakan dokumen ini, mesti menjawab soalan tentative list, senarai tentatif, senarai sementara. Katakanlah 7 kampung ya, masuk dalam senarai itu. Kedua, dossier ini perlu mengandungi butiran-butiran halus berhubung dengan the beauty of culture and arts, ataupun keindahan budaya dan seni. Mungkin menerusi bangunan-bangunan atau struktur-struktur atau gunung yang sedia ada, yang cantik, yang indah, masuk dalam kampung baru. Ketiga, ini penting, site evaluation ataupun penilaian tapak. Baik. Yang keempat, World Heritage Committee mesyuarat untuk pertama sampai ke nombor 4 3 tahun setengah. Macam mana saya tahu? Sebab saya buat. Kita dah buat Melaka, kita dah buat Pulau Pinang. Pada tahun 2008, masuk 2009 saya pindah ke Kementerian Luar. Adinda Syafi'i Abdal meneruskan kerja itu bersama dengan Profesor Zuraina dan rakan-rakan beliau. Jadi selepas 3 tahun setengah baru siap. Saya nak tanya, kalau 3 tahun setengah itu masuk permohonan dengan pelbagai evaluasi dan juga penilaian tadi, saya tak yakin yang 7 kampung tadi boleh lulus. Saudara-saudari, itu ringkas kepada sistemnya. Saya tak payah baca kira-kira 21 lagi persoalan yang timbul yang seharusnya dijawab oleh jawatan kuasa. Dan jawatan kuasa itu mesti diiktiraf oleh kerajaan Malaysia sebelum dihantar ke Paris dan dinilai laporan-laporan tersebut. Masih dalam ujian ini, sebab kalau kita nak berhujah mesti ada fakta ya. Kita tak boleh kata dengan politik saja dihalang, ini sesuatu yang keterlaluan. Ya, tapi apa faktanya? Kita dah tahu fakta ini. Soalan berikut dia, sudahkah senarai yang 7 ini disatu persatukan laporannya mengikut lunas yang diperlukan oleh UNESCO tadi? Saya mengatakan tidak. Di bawah Seksyen 67, Seksyen itu sendiri belum diputuskan kehendak-kehendaknya. Jadi di bawah Seksyen ini mari kita lihat. Pertama, mesti ada kandungan laporan berhubung dengan kepentingan sejarah. Apa laporan itu? Belum ada. Sejarah dia tahun 48, darurat, Gerald Templer datang. Sejak tahun 1952 sampai 1954, beliau kurung orang-orang Tionghoa dalam kawasan yang dinamakan New Villages yang tertakluk kepada perkembangan di bawah peraturan BRICS sebelum itu, General BRICS. Apabila Gerald Templer sampai, yakni seorang yang gagah, yang sangat non-political, dia kurung semua settlement di Melaya pada masa itu, dari Kelantan sampai ke Johor, termasuk kampung Chang, Jinjang. Yang tak termasuk ialah apa? Kampung Baru Malik, yang tempat kita hari ini, dan kampung Tuk Keramat. Dari situ, yang kedua ialah ciri-ciri reka bentuk yang bersifat estetik, yang cantik. Adakah di kampung-kampung baru itu kedua-dua ini? Jawabnya tidak. Ketiga, kita sebut balik capaian saintifik atau technological. Tolong tengok, apa ciptaan yang wujud di situ? Apakah research data ada di situ dengan Ridley dan sebagainya? Juga tidak. Hubungan sosial budaya dalam tempoh 1948 sampai kepada 1960, katalah, ya, maksud darurat kita. Saya nak jurus sedikit. British sudah menderita semasa itu. Sir Henry Gurney, Pesuruhjayanya dibunuh di Kuala Lumpur.
ya, pada masa itu, bulan Oktober 1951. Dan selepas datangnya Gerald Templer, yang mana dekat Sungai Chu juga ada Templer Park, kalau ada buang dah. Kalau tak ada Gerald Templer, kita masih diasuh oleh komuniti itu. Itu rumusan saya dari sejarah. Tinggal lagi kita tak suka Gerald Templer, saya ada nama pun siapa menggagap pun diletakkan, kita tahulah. Tapi sepatutnya nama Gerald Templer itu dipacakkan di setiap kampung baru yang 7 tadi, dan selain yang ada di Malaya. Pada masa ini, saudara tak tahu, tolong buka Google, cari nama erti Malaya, apa dia sebut. Seorang sejarawan pun tak bangkit. Dia kata Malaya means fly and free. Dia tak kata the Malay land. Dia tak kata negeri Melayu. Baik, selama ini kita tak tahu. Jadi orang kampung saya kata, jalan dia lihat orang. Jalan dia lihat orang. Kita masih ikut jalan tu. Parah kita. Saudara-saudari, sebelum pergi sedikit lagi di bawah undang-undang ni, dicari juga hubungan sosial budaya. Sosial budaya pun tak ada. Sebab kampung yang 7 tadi dan 613 kampung baru seluruh negara. Yang sebelumnya 453 dah jadi 613. Saya nak tanya, mana gazetnya, mana wartanya di bawah anugerah Peguam Negara yang mengandungi 613 kampung baru tadi. Jadi saudara nganga kita, beliau dah kumpulkan, ambil 7. Dia pun tak sebut ke-7 nama ni. Cuma yang sempat saya dengar, termasuklah nama-nama seperti Gopeng ni dibuka oleh seorang bernama Mo Peng. Mo Peng ni adalah seorang yang simpati dengan kerja-kerja berlaku di negeri China. Tapi beliau pandai dan beliau menjadi seorang entrepreneur, peniaga hebat. Dan nama beliau dengan adiknya Yu Kong masyhur. Akhirnya Mo Peng dan juga rakan segenerasi selepasnya bernama Yu Tong Sen menjadi kaya-kaya sehingga ke Singapura. Jadi Gopeng adalah satu tempat yang benar-benar membenarkan kegiatan kampung baru yang hebat. Namun Jinjang tetap menjadi kampung baru yang terbesar. Oleh yang demikian, keheranan kita pada pagi ini ialah kita tak mengambil keputusan yang orang Cina sendiri merakamkan, menulis satu artikel pada 13 Februari lalu. Beliau ialah bernama Dr. Kwa Tia Su. Beliau berkata, Chinese new villages as heritage sites insults those who fought colonial power. Kemana dia tak setuju lah. Yang kedua dia kata, saya bacakan dalam artikel dia, to suggest that these sites should now be recognized as UNESCO heritage sites is not only a historical oversight, but a profound insult to the collective memory and resilience of the Chinese Malaysian community. Jadi kalau Wah Kiasum cakap, bekas ahli parlimen, seorang penyelidik, seorang pendidik, beliau kata ini satu insult, bermakna satu rejaman yang tak betul bagi komuniti orang Tionghoa. Orang lain saya tak kisah sangat lah, tapi bila Wah dia bercakap begini, saya mesti bacakan kepada saudara-saudara. Oleh yang demikian, dari masyarakat Tionghoa sendiri yang ada dalam media sosial hari ini pun tak setuju. Apatah lagi sepatutnya kita. Namun kekhawatiran saya, juga citanya amat sangat, politik Melayu yang berkuasa tidak menyebut apa-apa, segan silu dan tidak menyuarakan hal seperti ini. Jadi kalau saya tambah lepas ni, ia merupakan bunga batang dan rangkainya sudah pun kita beri. Jadi saya ungkapkan sedikit saja tentang soal berkaitan dengan warisan berhubung dengan orang Cina. Kita jangan ambil kecil, kita mesti terima. Saudara makan bihun dia, saudara makan mie dia, saudara makan Hainan chicken rice dia, saudara makan apa yang disebut sebagai stuffed tofu, hoseng. Ini semua boleh dijadikan bahan kepada. Oleh kerana dah sampai
Maka saya kata orang lembut-lembut waktu senja, jangan lagi nak mengada-ngada. Saya rumuskan. Rumusan ini ialah orang Melayu harus lihat balik kalau nak survive di negara ini. Kemana perginya artifak-artifak yang dulu kita punya. Orang Melayu tak berani lagi nak berkata semenanjung tanah Melayu. Tak ada. Tanah kereta api tanah Melayu dah beralih kepada YTL. Ya, yo tong li lah, tengok. Tahu kan? Baik. Selain daripada itu, kerajaan kita tak berani menyebut hal-hal berhubung dengan kepentingan Melayu lagi. Tolong bagi tahu bila akhir sekali mereka bercakap. Tak. Saya tak nak menuduh Adinda Datuk Seri Anwar banyak sangat sebab beliau susah sekarang, duit dah turun. Dia orang kata duit dah turun, dia je yang naik. Dia pun turun. Tapi itu boleh saya cakapkan dia. Dia tak marah sebab saya lama dan dapat satu jurusan persahabatan. Namun pada hari ini, hal-hal berhubung dengan kampung baru ini jangan terima atas asas-asas tadi. Dan satu lagi kelompoknya adalah kelompok budaya yang mana kita telah dijuruskan kepada pentadbiran yang tidak lagi mengenal budaya. Bahasa kita sudah dibunuh, tak ada juga bangkit. Ya, betul. Anak kita tak cakap macam kita dah. Ada kaitan dengan perjumpaan lagi. Jadi dengan kerelaan kita pada tengah hari ini, kita rumuskan tidak menerima 7 kampung baru ini sebagai tapak warisan UNESCO. Tolak terus menerus. Jabatan berkenaan jangan takut dan jangan rekomenkan. Seterusnya, kerajaan mesti bersuara tentang hak Melayu yang di Pertuan Agong baru kita dipohon agar tuanku tidak begitu majmuk dalam pendekatan, tetapi menjurus juga kepada orang Melayu. Sebab tanpa Melayu tak ada gajah Melayu. Itu khusus. Orang Melayu jangan takut bercakap pasal gajah, tapi jangan caci sehingga ia dimudaratkan. Kedua, kita mesti bercakap terus tentang apa penting bangsa kita dan agama kita. Oleh kerana kata orang pesan dah sampai, saya pun akur. Dengan itu ucap terima kasih kepada saudara Amil. Teruslah. Beliau kata nasionalis ni baru 2 minggu katanya. Tapi saya menganggap beliau sudah menjalankan tugas bertahun-tahun. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Saya mengucapkan tahniah kepada penganjur dan selamat kita berjuang, dan berjuang ini penting kita isi setelah kedua-dua penceramah nanti menyelesaikan penyampaian masing-masing. Sukacitalah saya bagi pihak saudara-saudari yang hadir dengan rendah hati meresmikan himpunan kita untuk menentang kampung baru Cina ini. Salam.